Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nick Ibrahim. Pernahkah kita terfikir, mengapa mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kitab Al-Quran, bukan keajaiban fizikal seperti membelah lautan? Al-Quran adalah mukjizat bahasa yang hidup, turun di puncak kegemilangan sastra Arab, membungkam para penyair terhebat. Dalam video ini, kita akan meneroka 10 bab utama keajaiban bahasa Al-Quran yang telah memukau manusia selama lebih 14 abad. Setiap perkataan dan struktur dipilih dengan teliti oleh pencipta yang maha mengetahui. Mari kita kosongkan fikiran, buka hati, dan renungkan keindahan serta keagungan bahasa Al-Quran. Ini adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada kalamullah. Mari kita mulakan perjalanan ini. Salah satu ciri awal yang memukau pendengar Al-Quran ialah saj, prosa berirama yang unik, bukan puisi, bukan prosa biasa. Bayangkan Anda seorang Arab abad ke-7, terbiasa dengan syair, lalu mendengar surah Ar-Rahman Ar-Rahman. Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Setiap ayat berakhir dengan bunyi yang sama, mencipta aliran melodi yang memikat. Irama ini memudahkan hafalan dan menyentuh emosi, sangat penting dalam budaya lisan. Saj menggabungkan keindahan dan makna tanpa mengorbankan salah satu. Para penyair hebat tidak mampu menandingi gabungan ini. Lihat surah-surah pendek seperti Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, Lam Yalid Walam Yulad, Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Rima yang sama mengukuhkan mesej tauhid, menanamkan keesaan Allah ke dalam hati pendengar. Saj bukan sekadar seni, tetapi seni yang menyampaikan mesej ilahi. Ia menjadikan Al-Quran mudah diingati, dihayati, dan dihafal. Inilah kejeniusan bahasa Al-Quran, keindahan yang berfungsi. Setiap irama dan rima adalah sebahagian daripada mukjizatnya. Keunikan ini kekal tiada tandingan hingga hari ini. Satu teknik sastra canggih dalam Al-Quran ialah iltifat, peralihan sudut pandangan secara tiba-tiba. Allah kadang-kadang menggunakan aku, kami, lalu beralih kepada dia atau kamu dalam ayat yang sama. Ini bukan kesilapan, tetapi alat retorik yang menghidupkan teks dan menarik perhatian pembaca. Contohnya dalam surah Yasin, seorang lelaki beriman berkata, "Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakanku, dan kepadanya kamu akan dikembalikan?" Peralihan dari aku ke kamu menghubungkan nasib pribadi dengan community. Dalam surah Al-Kautsar, Allah bermula dengan kami, lalu beralih kepada Tuhanmu, mencipta hubungan intim antara Allah dan Nabi. Iltifat menambah lapisan makna dan emosi, menjadikan Al-Quran dinamik dan sentiasa segar. Ia memaksa kita untuk peka, berfikir, dan terlibat secara aktif. Peralihan ini tidak dapat ditiru dalam karya manusia. Setiap perubahan sudut pandang membawa mesej yang lebih mendalam. Inilah keajaiban iltifat, menjadikan Al-Quran hidup di hati pembaca. Ia adalah seni komunikasi ilahi yang tiada bandingan. Bayangkan menulis sebuah buku selama 23 tahun, dalam pelbagai situasi, gembira, sedih, perang, damai. Mustahil untuk mengekalkan gaya dan kualiti yang konsisten, tetapi itulah yang berlaku dalam Al-Quran. Diturunkan dalam pelbagai keadaan, Al-Quran tetap mempunyai satu suara, satu gaya, dan satu kualiti sastra yang sempurna dari awal hingga akhir. Tidak ada perubahan gaya atau fasa percubaan, semuanya konsisten. Tema utama seperti tauhid, kenabian, hari akhirat, dan keadilan sosial ditenun indah di seluruh Al-Quran. Ayat-ayat yang turun berasingan membentuk cerita yang padu apabila disusun. Surah Mekah dan Madinah saling melengkapi. Kisah Nabi Musa diulang dengan tujuan berbeza tetapi mesej sama. Konsistensi luar biasa ini mustahil dicapai oleh manusia yang berubah-ubah. Ia bukti Al-Quran datang dari Tuhan yang maha mengetahui, bukan hasil fikiran manusia. Inilah benang emas mukjizat yang mengikat seluruh Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk dilantunkan. Disinilah keajaiban tajwid. Tajwid memastikan setiap huruf dibaca dengan tepat, menghidupkan teks bertulis menjadi pengalaman audio yang memukau. Bacaan dengan tajwid mencipta irama, melodi, dan penekanan yang membantu penghayatan makna. Jutaan manusia walau tidak faham Arab, mampu membaca Al-Quran dengan indah kerana tajwid. Tajwid memudahkan hafazan dan menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Peraturan ini diwariskan secara lisan sejak zaman Nabi SAW, memastikan bacaan kita hari ini sama seperti dahulu. Tajwid adalah nadi yang memastikan Al-Quran terus hidup di hati umat Islam. Ia adalah sistem pemeliharaan unik yang tiada tandingan dalam sejarah. Melalui tajwid, Al-Quran kekal segar dan bergetar di setiap generasi.
Al-Quran mengemukakan cabaran terbuka jika ragu, hasilkan satu surah sepertinya. Cabaran ini bermula dengan menghasilkan kitab setanding, kemudian 10 surah, akhirnya hanya satu surah. Surah terpendek, Al-Kautsar, hanya 3 ayat, namun tiada siapa mampu menandinginya. Musuh-musuh Islam lebih rela berperang daripada mencuba cabaran ini, kerana mereka tahu ia mustahil. Pakar bahasa Arab mengakui keunikan Al-Quran melampaui kemampuan manusia. Ia bukan sekadar rima, tetapi kedalaman makna, struktur sempurna, dan kesan emosi yang mendalam. Kegagalan mereka adalah pengakuan senyap terhadap sumber ilahi Al-Quran. Cabaran ini masih terbuka hingga hari ini dan belum pernah terjawab. Inilah bukti mukjizat bahasa Al-Quran yang abadi. Setiap perkataan dalam Al-Quran dipilih dengan ketepatan luar biasa, membawa makna mendalam yang sering hilang dalam terjemahan. Contoh Ar-Rahman, bukan sekadar maha pemurah, tetapi rahmat yang melimpah ruah, aktif, dan menyeluruh. Ar-Rahim pula menunjukkan rahmat berterusan khusus untuk orang beriman. Perkataan Alaqah dalam surah Al-Alaq menggambarkan embrio dengan tepat, sesuai dengan penemuan sains moden. Setiap istilah untuk malam, hujan, dan fenomena lain dipilih mengikut konteks dan nuansa makna. Pemilihan kata ini mustahil dicapai tanpa pengetahuan mutlak tentang bahasa dan realiti. Setiap huruf adalah permata dalam mahkota agung Al-Quran. Ketelitian ini membuktikan sumbernya adalah Tuhan yang maha bijaksana. Inilah keajaiban pemilihan kata Al-Quran. Setiap perkataan bermakna dan abadi. Keajaiban Al-Quran juga terletak pada struktur surahnya. Banyak yang mempunyai simetri atau struktur cincin. Tema awal dan akhir saling melengkapi, membawa kepada mesej utama di tengah surah. Contoh, surah Al-Baqarah dengan tema-tema yang dipadankan dan ayat teras di tengah, ummatan wasatan. Struktur ini menyatukan pelbagai topik menjadi satu kesatuan yang padu. Pengulangan ayat seperti Fabiayi alai rabbikuma tukazzibaan dalam surah Ar-Rahman berfungsi seperti chorus, mengetuk hati berulang kali. Setiap pengulangan datang selepas nikmat Allah disebut, membina kesyukuran dan dialog emosi. Struktur dan pengulangan ini mengukuhkan mesej rohani Al-Quran. Inilah seni susunan ilahi yang tiada tandingan. Al-Quran berkomunikasi terus dengan hati manusia, membangkitkan pelbagai emosi. Harapan, takut, tenang, insaf. Ia memberi harapan kepada pendosa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Pada masa sama, ia menggoncang jiwa dengan gambaran hari kiamat yang dahsyat, menyedarkan kita tentang accountability. Al-Quran seimbang antara harapan dan ketakutan, menenangkan dan mengingatkan secara bergilir. Selepas ayat azab, sering diikuti ayat rahmat, menjaga keseimbangan rohani. Ia menghalang kita berputus asa atau terlalu leka. Keupayaan menyentuh spektrum emosi manusia membuktikan ia dari pencipta jiwa manusia. Inilah kekuatan Al-Quran, menyentuh hati setiap insan. Al-Quran dipelihara bukan hanya melalui tulisan, tetapi tradisi hafazan lisan sejak hari pertama. Allah berjanji memelihara Al-Quran, dan janji ini ditepati melalui jutaan hufaz di seluruh dunia. Kanak-kanak hingga dewasa dari pelbagai bangsa menghafal seluruh Al-Quran walau bukan bahasa ibunda mereka. Kemudahan hafazan ini adalah mukjizat yang berlaku setiap hari. Hafazan berfungsi sebagai sistem semak dan imbang untuk teks bertulis. Sebarang perubahan mudah dikesan. Gabungan pemeliharaan lisan dan tulisan menjadikan Al-Quran kitab paling terpelihara dalam sejarah. Teks hari ini sama seperti 1400 tahun lalu. Inilah keyakinan mutlak kita terhadap keaslian firman Allah. Untuk memahami impak bahasa Al-Quran, lihat reaksi masyarakat Arab abad ke-7, penyair dan pakar bahasa. Kisah Umar bin Al-Khattab dari penentang tegar, hatinya cair mendengar surah Taha, lalu memeluk Islam. Al-Walid bin Al-Mughirah, pakar sastra Quraisy, mengakui keindahan Al-Quran tiada tandingan walau tidak memeluk Islam. Para penyair terhebat menjadi senyap, ada yang berhenti menulis puisi selepas memeluk Islam. Pengaruh Al-Quran mengubah hati dan lanskap sastra Arab selama-lamanya. Ia menetapkan standar baru yang tidak dapat ditandingi. Pengakuan pakar bahasa adalah bukti kuat mukjizat Al-Quran. Inilah bukti kekuatan dan keaslian firman Allah. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung perkongsian. 10 bab tadi hanyalah percikan kecil dari lautan keajaiban Al-Quran. Ia adalah mukjizat yang boleh kita rasai setiap hari, tanda tangan bahasa pencipta alam.
Perjalanan menghayati Al-Quran baru bermula. Teruskanlah menyelami khazanahnya. Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen, dan layari laman web saya untuk sumber lanjut. Jangan biarkan Al-Quran sekadar hiasan. Dekatilah dengan hati yang ingin berhubung. Terima kasih, semoga Allah memberkati usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keajaiban bahasa Al-Quran, mukjizat linguistik dalam 10 bab Al-Quran, sebagai wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad SAW, terkenal dengan keajaiban bahasanya yang tiada tandingan, sebuah mukjizat yang memukau hati dan akal manusia. Diturunkan di tengah-tengah masyarakat Arab yang mahir dalam puisi dan kesusastraan, Al-Quran mencabar kehebatan linguistik mereka dengan gaya, kefasihan, dan struktur yang tidak dapat ditiru. Dalam entry blog ini, kami mempersembahkan bahagian 1 daripada konsep buku keajaiban Al-Quran, Mukjizat Ilahi dalam 50 bab, yang menumpukan pada 10 bab tentang keajaiban bahasa Al-Quran. Setiap bab meneroka aspek unik ijaz linguistik Al-Quran, mengajak pembaca menghayati keindahan dan ketelitian teks suci ini. Pengenalan keajaiban bahasa Al-Quran. Pada abad ke-7, masyarakat Arab memuja kesusastraan, dengan penyair seperti Imru, Al-Qais dan Labid menetapkan standar tertinggi dalam puisi. Namun Al-Quran muncul dengan gaya bahasa yang mengatasi semua karya manusia, mencabar bukan sahaja penyair, tetapi seluruh umat manusia untuk menandinginya. Surah Al-Vigya. Keajaiban bahasanya terletak pada kefasihan, simetri, dan kesan emosi yang mendalam, yang kekal memukau sehingga kini. Bahagian ini merangkumi 10 bab, akan mendedahkan pelbagai dimensi keajaiban linguistik Al-Quran, daripada struktur ayat hingga tradisi lisan yang memelihara teksnya. Bahagian 1. Keajaiban bahasa, bab 10. Berikut adalah penerangan terperinci bagi setiap bab dalam bahagian 1, yang menyerlahkan keunikan bahasa Al-Quran sebagai mukjizat ilahi. Bab 1. Keindahan saj Al-Quran memperkenalkan saj prosa berirama, gaya bahasa yang menggabungkan irama puisi dengan keluasan prosa, seperti dalam surah Al-Fatihah. Ayat-ayatnya seperti segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, 1-2, mengalir dengan harmoni yang menarik pendengaran. Gaya ini berbeza daripada puisi Arab tradisional, namun cukup kuat untuk menawan hati penyair terkenal pada zaman itu. Keindahan saj ini menjadikan Al-Quran unik, kerana ia bukan puisi maupun prosa biasa, tetapi sesuatu yang melampaui kedua-duanya. Mukjizat ini terletak pada keupayaannya menyampaikan mesej yang mendalam dengan irama yang abadi. Bab 2. Teknik iltifat-iltifat atau peralihan sudut pandangan adalah teknik retoris unik dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Fatihah, 1-5. Hanya Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Teknik ini beralih daripada memuji Allah kepada doa langsung, mewujudkan hubungan emosi antara pembaca dan Tuhan. Ia menambah dinamisme pada teks, menjadikan ayat-ayat lebih hidup dan bermakna. Walaupun iltifat jarang digunakan dalam kesusastraan manusia tanpa mengganggu aliran, Al-Quran melaksanakannya dengan sempurna, menunjukkan ketelitian ilahi. Bab ini meneroka bagaimana teknik ini meningkatkan kesan rohani dan intelektual Al-Quran. Bab 3. Konsistensi gaya Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun dalam pelbagai situasi, perang, damai dan hijrah, tetapi kekal seragam dalam gaya dan mesejnya. Ini adalah luar biasa kerana karya manusia sering berubah mengikut emosi atau konteks penulis. Tetapi Al-Quran mengekalkan koherensi merentas 77,000 perkataannya. Contohnya, tema Tauhid, keesaan Allah dalam surah Al-Ikhlas, selari dengan ayat-ayat awal seperti surah Al-Baqarah 2. Konsistensi ini, walaupun dalam keadaan sukar seperti di Mekah dan Madinah, adalah bukti asal-usul ilahi Al-Quran. Bab ini menyelami bagaimana keseragaman ini menjadi mukjizat linguistik. Bab 4. Keajaiban tajwid. Tajwid, seni membaca Al-Quran dengan sebutan yang tepat, menghasilkan irama yang memukau hati, walaupun pendengar tidak memahami bahasa Arab. Setiap huruf dan harakat diucapkan dengan ketelitian, seperti dalam surah Ar-Rahman, yang berirama indah ketika dibaca. Tradisi ini bukan sahaja memelihara teks Al-Quran, tetapi juga meningkatkan kesan emosinya, menjadikan hafazan lebih mudah dan menyenangkan. Keajaiban tajwid terletak pada keupayaannya menarik jutaan manusia untuk menghafal Al-Quran tanpa perubahan. Bab ini meneroka bagaimana tajwid menyumbang kepada keindahan dan pemeliharaan Al-Quran. Bab 5. Cabaran Al-Quran. Surah 2-3 mencabar manusia dan jin untuk menghasilkan satu surah seperti Al-Quran, tetapi tiada siapa yang berjaya, walaupun penyair ulung Arab mencuba.
Cabaran ini bukan sahaja tentang kefasihan, tetapi juga kedalaman makna, simetri, dan kesan rohani yang terkandung dalam ayat-ayatnya. Contohnya, surah Al-Kautsar ayat 8, walaupun pendek, mengandungi kekuatan linguistik dan makna yang mendalam. Kegagalan masyarakat Arab, yang terkenal dengan kehebatan bahasa mereka, membuktikan ijaz Al-Quran. Bab ini melihat bagaimana cabaran ini kekal relevan hingga kini. Bab 6, kosakata unik, pilihan perkataan Al-Quran, seperti Al-Baqarah dalam surah 23 ayat 15, menunjukkan ketepatan dan keindahan linguistik yang luar biasa. Perkataan ini bukan sahaja puitis tetapi juga tepat secara saintifik, merujuk kepada fase awal embrio. Setiap perkataan dalam Al-Quran dipilih dengan teliti, menyampaikan makna mendalam dalam bentuk yang ringkas. Contoh lain ialah perkataan Rahman dalam sulung surah yang menyerlahkan sifat rahmat Allah. Bab ini mengkaji bagaimana kosakata Al-Quran menyumbang kepada keajaiban bahasanya. Bab 7, struktur ayat susunan ayat Al-Quran, seperti dalam surah Ar-Rahman dengan pengulangan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan, menunjukkan simetri dan harmoni yang memukau. Struktur ini bukan sahaja estetik, tetapi juga mengukuhkan mesej rohani, seperti menekankan kesyukuran. Setiap surah mempunyai aliran yang terancang, mencipta keseimbangan antara tema dan gaya. Keupayaan Al-Quran menggabungkan struktur kompleks dengan kesederhanaan adalah mukjizat tersendiri. Bab ini meneroka bagaimana susunan ayat meningkatkan daya tarikan Al-Quran. Bab 8, kesan emosi. Ayat-ayat Al-Quran, seperti surah 18, jika lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat Tuhanku, membangkitkan rasa kagum dan rendah hati terhadap kebesaran Allah. Kuasa emosi ini terletak pada keupayaannya menyentuh hati pembaca dari pelbagai latar belakang, merentas masa dan budaya. Contohnya, surah Ad-Duha, memberikan harapan kepada Nabi Muhammad SAW dalam masa kesedihan, dan kesan ini kekal relevan kepada pembaca moden. Keajaiban ini terletak pada keupayaan Al-Quran menyampaikan emosi sejagat dengan ayat yang ringkas. Bab ini menyelami bagaimana Al-Quran mempengaruhi emosi manusia. Bab 9, pengawetan lisan. Tradisi hafazan Al-Quran oleh berjuta-juta umat Islam memastikan teksnya kekal asli tanpa perubahan selama lebih 400 tahun, seperti dijanjikan dalam surah 19. Proses ini melibatkan hafazan perkara, memelihara setiap huruf dan harakat, sesuatu yang tiada bandingan dalam kesusastraan dunia. Kanak-kanak seawal usia 5 tahun hingga orang dewasa menghafal Al-Quran, menjadikan kitab yang hidup dalam hati umat. Mukjizat ini menunjukkan bagaimana tradisi lisan menyokong keaslian Al-Quran. Bab ini meneroka tradisi hafazan sebagai amalan pemeliharaan. Bab 10, pengaruh kepada penyair. Kisah penyair terkenal seperti Labid, yang kononnya meninggalkan puisi setelah mendengar Al-Quran, menunjukkan kuasa linguistiknya yang luar biasa. Ayat-ayat Al-Quran, seperti dalam surah Asy-Syar, mempunyai keindahan yang mengatasi puisi Arab terbaik pada zamannya. Ramai penyair dan ahli bahasa Arab pada abad ke-7 mengakui keunggulan Al-Quran, walaupun ramai yang menentang mesejnya. Pengaruh ini mengubah lanskap kesusastraan Arab, menjadikan Al-Quran standar baru kefasihan. Bab ini melihat bagaimana Al-Quran mempengaruhi budaya linguistik Arab. Kesimpulannya, bahagian satu daripada keajaiban Al-Quran, mukjizat ilahi dalam 50 bab, mendedahkan keajaiban bahasa Al-Quran yang tiada tandingan, daripada sad dan iltifat hingga tradisi hafazan yang memelihara teksnya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang yang ummi, Al-Quran mencabar manusia dengan kefasihan dan kedalaman yang tidak dapat ditiru. Kami menjemput pembaca untuk merenung keindahan ayat-ayat ini dan berkongsi pandangan Anda di ruangan komen. Untuk sumber lanjut, sila layari laman web kami dan teruskan perjalanan keindahan Saj Al-Quran, mukjizat linguistik dalam bab pertama Al-Quran. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat linguistik yang tiada bandingan, memukau hati dan akal dengan keindahan bahasanya. Di tengah masyarakat Arab abad ke-7, yang terkenal dengan kehebatan puisi dan kesusastraan, Al-Quran muncul dengan gaya bahasa yang mengatasi semua karya manusia, mencabar mereka untuk menandinginya. Dalam entry blog ini, kami mempersembahkan bab 1 daripada konsep buku Keajaiban Al-Quran, mukjizat ilahi dalam 50 bab, yang menumpukan pada keindahan saj prosa berirama. Salah satu aspek paling menakjubkan dalam ijaz keajaiban linguistik Al-Quran. Bab ini meneroka bagaimana saj menjadikan Al-Quran unik, memikat pendengar dan membuktikan asal-usul ilahinya. Pengenalan, keajaiban saj dalam Al-Quran.
Pada zaman jahiliyah, kesusastraan Arab mencapai kemuncaknya melalui puisi yang indah, dengan penyair seperti Imrul Qais dan Labid dianggap sebagai tokoh terulung. Puisi mereka, dengan irama ketat dan kosakata yang kaya, adalah kebanggaan budaya Arab. Namun, ketika Al-Quran diturunkan, ia memperkenalkan saja sebuah gaya bahasa yang menggabungkan irama puisi dengan keluasan prosa, mencipta bentuk yang sama sekali baru dan tidak dapat ditiru. Saj bukan sahaja memikat pendengar dengan keindahan bunyinya, tapi juga menyampaikan mesej rohani yang mendalam, menjadikannya mukjizat linguistik yang kekal. Bab 1 ini akan menyelami ciri-ciri saj, contoh-contohnya dalam Al-Quran, dan sebab ia dianggap sebagai bukti ketuhanan. Bab 1, keindahan sajij. Dalam Al-Quran adalah gaya prosa berirama yang mengalir dengan harmoni, seperti yang terlihat dalam surah Al-Fatihah, surah 1. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang maha pengasih, maha penyayang. 3. Ayat-ayat ini mempunyai irama yang seimbang, dengan akhiran bunyi yang seragam, fawasil, seperti alamin dan rahimin, yang memberikan kesan melodik tanpa terikat kepada meter puisi tradisional. Berbeza daripada puisi Arab, yang terhad kepada pola silabel tertentu, saj membenarkan fleksibiliti dalam panjang ayat, sambil mengekalkan irama yang menawan. Keupayaan Al-Quran untuk mencipta gaya ini, yang tidak tergolong dalam puisi atau prosa biasa, mengejutkan masyarakat Arab kerana ia melampaui kemahiran linguistik mereka. Mukjizat saj terletak pada keindahannya yang universal, memikat hati pendengar dari pelbagai budaya dan zaman. Contoh lain yang boleh dilihat dalam surah Ar-Rahman, surah 55, yang menyebut ayat, "Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?" sebanyak 31 kali. Pengulangan ini disokong oleh irama saj, mencipta kesan hipnotik yang mengajak pembaca merenung nikmat Allah. Setiap ayat dalam surah ini diakhiri dengan bunyi yang seragam, seperti Al-Jannatain dan Al-Bahrain, subminless, yang menambah teks keharmonian. Walaupun iramanya teratur, saj dalam Al-Quran tidak pernah terasa monoton, kerana setiap ayat membawa makna baru yang mendalam. Ini menunjukkan ketelitian ilahi dalam menyusun ayat-ayat yang estetik dan bermakna sekaligus. Keajaiban saj juga terbukti melalui kesannya kepada pendengar awal Al-Quran. Diceritakan bahawa ramai penentang Nabi Muhammad SAW seperti Al-Walid ibn Al-Mughirah terpesona dengan keindahan Al-Quran, walaupun mereka menolak mesejnya. Al-Walid kononnya menggambarkan Al-Quran sebagai kata-kata yang manis dan menawan, seperti kurma yang masak. Kesan ini bukan sahaja kerana bunyi, tetapi juga kerana menyampaikan kebenaran rohani dengan cara yang menyentuh hati. Bab ini menyerlahkan bagaimana saj mengubah persepsi masyarakat Arab terhadap bahasa, menjadikan Al-Quran standar baru kefasihan. Selain itu, saj memainkan peranan penting dalam memudahkan hafazan Al-Quran. Satu lagi aspek mukjizatnya. Irama semula jadi saj, seperti dalam surah Al-Ikhlas, menjadikan ayat-ayat mudah diingat, walaupun teksnya mengandungi makna teologi yang kompleks. Surah ini, dengan ayat seperti Allah, yang Los yang Maha Esa, Wantos Vector, mempunyai irama pet dan kuat yang membantu jutaan umat Islam menghafalnya. Fleksibiliti saj membolehkan Al-Quran menyesuaikan irama mengikut surah panjang, dari surah pendek seperti Al-Kautsar, hingga surah panjang seperti Al-Baqarah. Keupayaan ini menunjukkan bahawa saj bukan sekadar gaya sastera, tetapi alat ilahi untuk memelihara dan menyebarkan wahyu. Akhir sekali, saj Al-Quran adalah mukjizat, kerana ia kekal relevan dan indah merentas masa dan budaya. Walaupun diturunkan dalam bahasa Arab, keindahan iramanya dapat dirasai oleh bukan penutur Arab melalui bacaan tajwid. Contohnya, surah Ad-Duha, surah 9 Tiqiyah, dengan irama yang menenangkan, memberikan harapan kepada pendengar moden, seperti mana ia menghiburkan Nabi Muhammad SAW. Keuniversalan saj ini, yang menggabungkan estetika dan makna rohani, membuktikan bahawa Al-Quran adalah wahyu ilahi yang tidak terikat oleh zaman. Teknik iltifat Al-Quran, mukjizat linguistik dalam bab kedua Al-Quran, wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad SAW, mempamerkan keajaiban bahasa yang tiada tandingan, memukau hati dan akal dengan teknik retoris yang unik. Salah satu keajaiban linguistiknya ialah teknik iltifat, yaitu peralihan sudut pandangan yang menjadikan ayat-ayatnya hidup dan penuh kesan emosi. Dalam entry blog ini, kami mempersembahkan bab 2 daripada konsep buku keajaiban Al-Quran, mukjizat ilahi dalam 50 bab, yang menumpukan pada teknik iltifat sebagai aspek penting ijaz keajaiban linguistik Al-Quran. Bab ini meneroka bagaimana iltifat meningkatkan kedalaman rohani dan intelektual Al-Quran,
menjadikannya bukti ketuhanan yang luar biasa. Pengenalan, keajaiban iltifat dalam Al-Quran. Dalam kesusastraan Arab abad ke-7, puisi dan prosa ditulis dengan struktur yang ketat, tetapi Al-Quran memperkenalkan teknik retoris yang tidak pernah dilihat sebelumnya, termasuk iltifat. Teknik ini melibatkan peralihan mendadak antara sudut pandangan, seperti dari orang ketiga kepada orang pertama atau kedua, dalam satu ayat atau rentetan ayat, mencipta kesan dinamik yang menyentuh hati pembaca. Iltifat bukan sahaja menunjukkan kefasihan bahasa Al-Quran, tetapi juga keupayaannya untuk melibatkan pembaca secara langsung dengan Allah, menjadikan teksnya seperti perbincangan yang hidup. Bab ini akan menyelami ciri-ciri iltifat, contoh-contohnya dalam Al-Quran, dan sebab ia dianggap sebagai mukjizat linguistik. Bab 2. Teknik iltifat. Iltifat adalah teknik retoris di mana Al-Quran beralih antara sudut pandangan, seperti dalam surah Al-Fatihah 45. Hanya Engkau kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dalam ayat ini, Al-Quran beralih dari memuji Allah dalam orang ketiga, yang maha pengasih, maha penyayang, kepada doa langsung dalam orang pertama, mencipta hubungan intim antara pembaca dan Allah. Peralihan ini bukan sahaja meningkatkan kesan emosi, tetapi juga menjadikan pembaca merasa terlibat secara pribadi dalam ibadah. Tidak seperti kesusastraan manusia, di mana peralihan sudut pandangan boleh mengelirukan, iltifat dalam Al-Quran dilaksanakan dengan lancar dan sempurna, menunjukkan ketelitian ilahi. Mukjizat ini terletak pada keupayaan Al-Quran untuk mengimbangi keindahan retoris dengan kejelasan mesej. Contoh lain iltifat yang menakjubkan terdapat dalam surah Asy-Syarh 1-2. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, dan kami telah menghapuskan daripadamu bebanmu, yang telah memberatkan belakangmu. Di sini, Al-Quran beralih dari orang pertama jamami kepada orang kedua dadamu, menangani Nabi Muhammad SAW secara langsung, memberikan kesan penghiburan dan keintiman. Peralihan ini memperkuatkan mesej bahwa Allah berbicara secara pribadi kepada Rasul-Nya, sambil menyampaikan pelajaran sejagat kepada umat manusia. Kesan emosi dari iltifat ini membuatkan pembaca meraih kehadiran dan rahmat Allah. Bab ini meneroka bagaimana teknik ini menjadikan Al-Quran teks yang hidup dan relevan. Iltifat juga menunjukkan kehebatan Al-Quran dalam mengatasi batasan kesusastraan Arab tradisional. Puisi Arab jahiliyah biasanya kekal dalam satu sudut pandangan untuk mengekalkan irama, tetapi Al-Quran menggunakan iltifat untuk mencipta dinamisme tanpa mengganggu aliran teks. Sebagai contoh, dalam surah Al-Qadr, Bul 1-3, Al-Quran beralih dari menyatakan, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan, kepada malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Peralihan ini menarik perhatian pembaca kepada keagungan malam Lailatul Qadar, sambil mengekalkan irama saj. Keupayaan Al-Quran untuk menggabungkan iltifat dengan harmoni adalah bukti asal-usul ilahinya. Selain itu, iltifat memainkan peranan rohani dengan menjemput pembaca untuk merenung hubungan mereka dengan Allah. Dalam surah An-Nahl 19, Al-Quran beralih dari orang ketiga, kemudian makanlah dari segala jenis buah-buahan, kepada orang kedua, keluar dari perutnya minuman, menangani manusia secara langsung untuk menghargai nikmat Allah seperti madu lebah. Teknik ini menjadikan ayat-ayat Al-Quran seperti dialog antara pencipta dan makhluk, meningkatkan kesan rohani. Pendengar awal Al-Quran, termasuk mereka yang menentang Nabi Muhammad SAW, terpesona dengan teknik ini walaupun mereka tidak memahami sepenuhnya kuasanya. Bab ini menyerlahkan bagaimana iltifat menjadikan Al-Quran unik dalam kesusastraan dunia. Keajaiban iltifat juga terletak pada keupayaannya untuk menyesuaikan mesej kepada konteks yang berbeza tanpa kehilangan koheren. Contohnya, dalam surah Al-Insan, juz 30, Al-Quran beralih daripada nasihat umum, sesungguhnya ini adalah peringatan, kepada seruan pribadi, dan kamu tidak boleh menghendaki melainkan jika Allah menghendaki. Peralihan ini meminta kehendak Allah sambil mengingatkan pembaca tentang tanggung jawab mereka. Teknik ini, walaupun kompleks, dilaksanakan dengan kejelasan yang luar biasa, menjadikan Al-Quran mudah difahami tetapi mendalam. Bab ini mengajak pembaca untuk menghargai iltifat sebagai alat ilahi yang menyampaikan mesej dengan keindahan dan ketepatan. Kesimpulannya, bab 2 daripada keajaiban Al-Quran, mukjizat ilahi dalam 50 bab, mendedahkan teknik iltifat sebagai salah satu keajaiban linguistik Al-Quran yang paling menakjubkan. Dengan peralihan sudut pandangan yang dinamik,
Iltifat menjadikan ayat-ayat Al-Quran hidup, menyentuh hati pembaca, dan mencipta hubungan rohani yang mendalam. Kami menjemput pembaca untuk membaca surah seperti Al-Fatihah atau Ash-Shar untuk merasai sendiri keindahan iltifat. Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen atau lihat laman web kami untuk sumber lanjut tentang mukjizat bahasa Al-Quran. Konsistensi gaya Al-Quran, mukjizat linguistik dalam bab ketiga Al-Quran, wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menonjol sebagai mukjizat linguistik yang tiada bandingan, memukau dengan keindahan dan ketelitian bahasanya. Salah satu aspek keajaiban bahasa Al-Quran ialah konsistensi gayanya, yang kekal seragam, walaupun diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun dalam pelbagai keadaan. Dalam entry blog ini, kami mempersembahkan bab 3 daripada konsep buku keajaiban Al-Quran, mukjizat ilahi dalam 50 bab, yang menumpukan pada konsistensi gaya sebagai bukti ijaz, keajaiban, linguistik Al-Quran. Bab ini meneroka bagaimana Al-Quran mengekalkan keseragaman dalam bahasa, tema dan struktur, menjadikan tanda ketuhanan yang luar biasa. Pengenalan, keajaiban konsistensi gaya Al-Quran. Pada abad ke-7, masyarakat Arab menghargai kesusasteraan sebagai lambang keunggulan budaya. Dengan puisi dan prosa mereka mencerminkan keadaan emosi dan sosial penulis. Namun, Al-Quran yang diturunkan dalam tempoh 23 tahun melalui pelbagai fase kehidupan Nabi Muhammad SAW, dari tekanan di Mekah hingga pembinaan masyarakat di Madinah, menunjukkan konsistensi gaya yang menakjubkan. Karya manusia biasanya berubah mengikut masa, mood atau konteks, tetapi Al-Quran kekal seragam dalam kefasihan, nada, dan mesejnya, merangkumi lebih 77,000 perkataan. Konsistensi ini, terutama kerana diturunkan kepada seorang nabi yang ummi tidak tahu membaca atau menulis, menjadi bukti kuat asal-usul ilahi Al-Quran. Bab ini akan menyelami bagaimana keseragaman gaya Al-Quran menyerlahkan keajaiban linguistiknya. Bab 3. Konsistensi gaya. Konsistensi gaya Al-Quran bergantung kepada keupayaannya mengekalkan keseragaman dalam bahasa, struktur dan tema merentas tempoh penurunan yang panjang dan pelbagai. Sebagai contoh, tema Tan Allah dalam surah Al-Ikhlas ayat 12 yang diturunkan di Mekah mengikut ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah 2 yang diturunkan di Madinah seperti Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Walaupun surah Al-Ikhlas ringkas dan puitis, manakala Al-Baqarah panjang dan merangkumi hukum, kedua-duanya menggunakan bahasa yang jelas, berirama, dan penuh wibawa, menunjukkan kesatuan gaya. Ini luar biasa kerana penurunan Al-Quran berlaku dalam konteks yang berbeza, dari tekanan musuh di Mekah hingga pembinaan masyarakat Islam di Madinah. Mukjizat ini terletak pada keupayaan Al-Quran untuk mengekalkan keindahan dan ketelitian, walaupun dalam keadaan yang mencabar. Contoh lain, konsistensi gaya dapat dilihat dalam penggunaan saj, prosa berirama, merentas surah-surah Makkiyah dan Madaniyah. Surah An-Naziat, yang diturunkan di Mekah, menggunakan irama pendek dan kuat seperti demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Sementara surah Al-Maidah 5, yang diturunkan di Madinah, mengekalkan irama saj dalam ayat seperti, hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Walaupun surah-surah ini berbeza dalam panjang dan tujuan, Makkiyah menekankan keimanan, Madaniyah menumpukan hukum, gaya bahasanya kekal harmoni dan bersepadu. Konsistensi ini menentang logik karya manusia, yang sering berubah mengikut emosi atau keadaan penulis. Bab ini meneroka bagaimana keseragaman ini menjadi tanda keajaiban linguistik Al-Quran. Konsistensi gaya Al-Quran juga terlihat dalam keupayaannya mengekalkan nada rohani, yang mengajak pembaca merenung kebesaran Allah, tanpa mengira konteks penurunan. Sebagai contoh, surah Ad-Duha tipe, yang diturunkan di Mekah untuk menghiburkan Nabi Muhammad SAW dalam masa kesedihan, menggunakan nada lembut dan penuh harapan. Dan Tuhanmu tidak meninggalkanmu, Ika. Sebaliknya, surah An-Nisa 4, yang diturunkan di Madinah, mengkaji hukum sosial, tetapi mengekalkan nada rohani sama, seperti dalam ayat, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, Obat. Keselarasan nada ini, walaupun dalam situasi yang berbeza, menunjukkan perancangan ilahi yang sempurna. Keajaiban ini menyatakan bahwa Al-Quran bukan karya manusia, tetapi wahyu Allah. Selain itu, konsistensi gaya Al-Quran diperkuatkan oleh struktur tematik yang terjalin dengan rapi merentas surah-surahnya. Tema-tema seperti rahmat Allah, keadilan, dan tanggung jawab manusia muncul berulang kali dengan gaya yang seragam, walaupun dalam konteks yang berbeza. Contoh, surah Ar-Rahman menekankan nikmat Allah melalui pengulangan,
maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Manakala surah Al-An'am 6 mengkaji sebagaimana Allah dengan ayat seperti, katakanlah, dialah yang mencipta kamu. Dua surah, walaupun berbeza dalam fokus, menggunakan bahasa yang puitis dan berwibawa, kedua mencerminkan kesatuan gaya yang luar biasa. Bab ini menyerlahkan bagaimana konsistensi ini menjadikan teks Al-Quran yang koheren dan abadi. Keajaiban konsistensi gaya juga diperkuatkan oleh fakta bahawa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang yang umi, yang tidak mempunyai latihan formal dalam kesusastraan. Namun, Al-Quran mengatasi karya penyair dan ahli bahasa terhebat pada zamannya, seperti Labid dan Al-Walid ibn Al-Mughirah, yang mengagumkan dengan keindahannya walaupun menentang mesejnya. Konsistensi ini, walaupun dalam tempoh panjang dan keadaan sukar, adalah bukti bahwa Al-Quran bukan hasil ciptaan manusia, tetapi wahyu ilahi. Seperti yang dinyatakan dalam surah 19, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya. Bab ini mengajak pembaca untuk menghargai konsistensi gaya sebagai mukjizat linguistik yang menunjukkan ketuhanan Al-Quran. Kesimpulannya, bab 3 daripada keajaiban Al-Quran, mukjizat ilahi dalam 50 bab, menunjukkan konsistensi gaya Al-Quran, satu keajaiban linguistik yang paling menakjubkan. Dengan mengekalkan keseragaman dalam bahasa, nada, dan tema merentas 23 tahun penurunan dalam pelbagai konteks, Al-Quran membuktikan asal-usul ilahinya. Kami menjemput pembaca untuk membaca surah seperti Al-Ikhlas dan Al-Baqarah untuk merasai sendiri kesatuan gaya ini. Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen, atau lihat laman web kami untuk sumber lanjut tentang mukjizat bahasa Al-Quran. Keajaiban tajwid Al-Quran. Mukjizat linguistik dalam bab keempat Al-Quran. Wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan sahaja memukau dengan keindahan bahasanya, tetapi juga dengan cara ia dibaca, melalui seni tajwid yang menyerlahkan keajaiban linguistiknya. Tajwid, atau seni membaca Al-Quran dengan sebutan yang tepat, menghasilkan irama yang memikat hati, menjadikan setiap ayat seperti alunan yang menyentuh jiwa. Dalam entry blog ini, kami mempersembahkan bab mut daripada konsep buku Keajaiban Al-Quran, mukjizat ilahi dalam 50 bab, yang menumpukan pada keajaiban tajwid sebagai aspek penting ijaz keajaiban linguistik Al-Quran. Bab ini meneroka bagaimana tajwid bukan sahaja meningkatkan keindahan Al-Quran, tetapi juga memainkan peranan utama dalam pemeliharaan teks sucinya. Pengenalan keajaiban tajwid dalam Al-Quran. Dalam budaya Arab abad ke-7, kehebatan bahasa bukan sahaja dinilai melalui tulisan, tetapi juga melalui penyampaian lisan, dengan penyair menghidupkan puisi mereka melalui deklamasi. Al-Quran, sebagai teks lisan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, memperkenalkan tajwid, satu sistem bacaan yang memastikan setiap huruf, harakat, dan irama diucapkan dengan ketelitian. Tajwid bukan sekadar teknik, tetapi seni yang menyampaikan keindahan dan makna Al-Quran, memikat pendengar dari pelbagai latar belakang, termasuk mereka yang tidak memahami bahasa Arab. Keajaiban tajwid terletak pada keupayaannya untuk memelihara teks Al-Quran dengan sempurna, sambil menjadikan bacaannya pengalaman rohani yang mendalam. Bab ini akan menyelami ciri-ciri tajwid, contoh-contohnya, dan sebab ia dianggap sebagai mukjizat linguistik. Bab mat, keajaiban tajwid. Tajwid yang bermaksud memperbaiki atau menyempurnakan dalam bahasa Arab adalah sistem peraturan untuk membaca Al-Quran dengan sebutan yang tepat, memastikan setiap huruf diucapkan sesuai dengan sifat dan makhrajnya, tempat keluar huruf. Sebagai contoh, bacaan surah Ar-Rahman 5:4 dengan tajwid menghasilkan irama yang harmoni, dengan penekanan pada huruf seperti ra dalam Ar-Rahman, dan pemanjangan vokal dalam Al-Quran. Irama ini bukan saja indah, tetapi juga membantu pembaca memahami makna ayat, seperti penekanan pada sifat rahmat Allah. Tidak seperti puisi Arab yang bergantung pada bakat individu, tajwid adalah sistem universal yang diajarkan secara terperinci, memastikan keseragaman bacaan di seluruh dunia Islam. Mukjizat ini terletak pada keupayaan tajwid untuk mengekalkan keaslian Al-Quran melalui tradisi lisan. Keajaiban tajwid juga terbukti dalam kesannya kepada pendengar, yang sering merasa terharu walaupun tanpa memahami bahasa Arab. Bacaan surah Al-Fatihah, satu dengan tajwid, misalnya, mengalir dengan irama yang tenang, dengan pemanjangan seperti dalam Sirah At-Al-Mustaqim, yang memberikan kesan rohani yang mendalam. Teknik seperti met, pemanjangan vokal, gunda, dengung hidung, menambah dimensi estetik pada bacaan, menjadikannya lebih daripada sekadar kata-kata. Pendengar awal Al-Quran
termasuk mereka yang menentang Nabi Muhammad SAW, kagum dengan keindahan bacaannya, seperti yang dilaporkan tentang Umar ibn Al-Khattab sebelum memeluk Islam. Bab ini meneroka bagaimana tajwid menjadikan Al-Quran pengalaman auditori yang unik. Tajwid juga memainkan peranan penting dalam pemeliharaan Al-Quran, salah satu aspek terbesar ijaz linguistiknya. Peraturan tajwid seperti idgham, penggabungan huruf, dan ikhfa, penyembunyian huruf, memastikan setiap ayat dibaca dengan ketelitian yang sama seperti ketika diturunkan, seperti dijanjikan dalam surah 19 Nema. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya. Tradisi ini diajarkan secara langsung dari guru kepada murid, memastikan tiada perubahan dalam sebutan atau makna. Sistem ini begitu teliti sehingga bacaan Al-Quran di Malaysia hari ini seragam dengan bacaan di Mekah pada abad ke-7. Keajaiban ini menunjukkan bagaimana tajwid menyokong pemeliharaan teks suci melalui generasi. Selain itu, tajwid memudahkan hafazan Al-Quran, yang merupakan mukjizat lain Al-Quran. Irama yang dihasilkan oleh tajwid, seperti dalam surah Al-Ikhlas, dengan ayat pendek dan berirama seperti Qul huwa Allahu ahad, membantu jutaan umat Islam menghafal teks dengan mudah. Kanak-kanak seawal usia 5 tahun dapat menghafal surah-surah panjang seperti surah Al-Kahf 12 berkat irama tajwid yang semula jadi. Tidak seperti teks lain yang memerlukan usaha besar untuk dihafal, Al-Quran melalui tajwid menjadi kitab yang hidup dalam hati umat Islam. Bab ini menyerlahkan bagaimana tajwid menyumbang kepada tradisi hafazan yang tiada bandingan. Keajaiban tajwid juga terletak pada keupayaannya menyesuaikan diri dengan pelbagai kiraat yang sah tanpa mengubah makna Al-Quran. Terdapat 10 kiraat yang diiktiraf, seperti bacaan Hafs dan Warsh, masing-masing dengan variasi kecil dalam sebutan, tetapi mengekalkan teks asal. Contohnya, dalam surah Al-Fatihah, bacaan Hafs menyebut Maliki Yaumiddin 4, manakala Warsh menyebut Maliki Yaumiddin. Kedua-duanya sah dan diturunkan melalui Rasulullah SAW. Fleksibiliti ini, yang disokong oleh peraturan tajwid, menunjukkan kekayaan linguistik Al-Quran sambil memastikan kesatuan mesejnya. Bab ini mengajak pembaca untuk menghargai tajwid sebagai sistem ilahi yang menyokong keindahan dan keaslian Al-Quran. Kesimpulannya, bab 4 daripada keajaiban Al-Quran, mukjizat ilahi dalam 50 bab mendedahkan keajaiban tajwid sebagai salah satu aspek linguistik Al-Quran yang paling berkesan. Dengan irama yang indah, peraturan yang teliti, dan peranan dalam pemeliharaan serta hafazan, tajwid menjadikan teks Al-Quran yang hidup dan abadi. Kami menjemput pembaca untuk mendengar bacaan Al-Quran oleh qari terkenal seperti Sheikh Mishari Rashid untuk merasai keindahan tajwid. Kongsikan pendapat anda di ruangan komen atau lihat laman web kami untuk sumber lanjut tentang mukjizat bahasa Al-Quran. Cabaran Al-Quran, mukjizat linguistik dalam bab kelima Al-Quran, wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad SAW, mempamerkan keajaiban linguistik yang tiada tandingan, mencabar manusia dan jin untuk menandingi keindahan dan ketelitian bahasanya. Salah satu aspek ijaz keajaiban linguistiknya ialah cabaran terbuka untuk menghasilkan teks seumpama Al-Quran, yang kekal tidak terjawab selama lebih 1,400 tahun. Dalam entry blog ini, kami mempersembahkan bab 5 daripada konsep buku keajaiban Al-Quran, mukjizat ilahi dalam 50 bab, yang menumpukan pada cabaran Al-Quran sebagai bukti ketuhanan yang luar biasa. Bab ini meneroka makna cabaran ini, contoh-contohnya, dan sebab ia menjadi tanda keajaiban linguistik Al-Quran. Pengenalan, cabaran linguistik Al-Quran pada abad ke-7, masyarakat Arab terkenal dengan kehebatan kesusasteraan mereka. Dengan penyair seperti Imru Al-Qais dan Labid, mencipta puisi yang dianggap puncak kefasihan. Al-Quran, bagaimanapun, mencabar bukan sahaja penyair, tetapi seluruh umat manusia dan jin untuk menghasilkan satu surah seperti ayat-ayatnya, seperti dinyatakan dalam surah 2:23. Cabaran ini bukan sekadar tentang keindahan bahasa, tetapi juga melibatkan kedalaman makna, kesan rohani, dan struktur yang sempurna. Kegagalan manusia menyahut cabaran ini, walaupun pada zaman keemasan kesusasteraan Arab, menjadi bukti ijaz Al-Quran. Bab ini akan menyelami butiran cabaran ini dan kesannya terhadap persepsi keajaiban linguistik Al-Quran. Bab 5. Cabaran Al-Quran. Al-Quran secara eksplisit mencabar manusia dan jin untuk menghasilkan teks seumpama ayat-ayatnya, seperti dalam surah 2:23. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surah yang seumpamanya. Cabaran ini diperluas dalam surah 13:88,
yang menyatakan bahawa seluruh manusia dan jin tidak akan dapat menghasilkan seperti Al-Quran ini. Apa yang menjadikan cabaran ini luar biasa ialah ia ditujukan kepada masyarakat Arab yang mahir dalam bahasa. Namun tiada seorang pun penyair, ahli bahasa atau cendekiawan berjaya menyahutnya. Surah-surah pendek seperti Al-Kautsar Labtab dengan hanya 3 ayat mengandungi kefasihan, irama saj, dan makna mendalam yang tidak dapat ditiru. Mukjizat ini terletak pada kegagalan manusia menandingi Al-Quran, walaupun dengan 1 surah ringkas. Contoh kegagalan menyahut cabaran ini dapat dilihat dalam sejarah awal Islam. Apabila penyair terkenal seperti Musailimah Al-Kadzab cuba mencipta teks serupa tetapi hanya menghasilkan ayat-ayat yang lemah dan tidak koheren. Usaha Musailimah seperti katakanlah gajah, apa itu gajah? Tidak mempunyai keindahan, struktur, atau kesan rohani Al-Quran dan dianggap menggelikan oleh masyarakat Arab sendiri. Sebaliknya, surah Al-Kautsar, walaupun pendek, menawarkan irama saj yang harmoni, inaata janji ilahi dan penghiburan kepada Nabi Muhammad SAW. Perbezaan ini menunjukkan bahawa Al-Quran bukan sekadar karya linguistik tetapi wahyu ilahi yang melampaui kemampuan manusia. Bab ini meneroka bagaimana cabaran ini menyerlahkan ijaz Al-Quran. Cabaran Al-Quran bukan sahaja tentang kefasihan tetapi juga melibatkan pelbagai dimensi keajaiban, seperti kesan emosi, ketepatan makna, dan kesesuaian dengan fitrah manusia. Surah An-Nas, misalnya, dengan ayat-ayat pendek seperti Qul a'udzu birabbin nas, menawarkan perlindungan rohani yang menyentuh hati, sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh karya manusia. Penyair Arab, walaupun mahir dalam puisi, tidak dapat menghasilkan teks yang menggabungkan keindahan, kebenaran teologi, dan kesan psikologis seperti Al-Tind. Malah, ramai penentang awal seperti Al-Walid ibn Al-Mughirah mengakui keindahan Al-Quran walaupun mereka menolak mesejnya, menunjukkan kuasa linguistiknya. Keajaiban ini menegaskan bahawa cabaran Al-Quran adalah bukti ketuhanan yang kekal. Selain itu, cabaran Al-Quran kekal relevan hingga kini, mencabar bukan sahaja masyarakat Arab tetapi seluruh umat manusia merentasi zaman. Walaupun teknologi dan kesusastraan moden telah berkembang, tiada karya yang dapat menandingi Al-Quran dalam gabungan kefasihan, makna, dan kesan rohani. Cubaan moden untuk meniru Al-Quran, seperti karya sastera atau teks agama lain, sering gagal menyerupai struktur simetri, irama saj, atau kedalaman teologi Al-Quran. Surah Al-Fatihah misalnya, dengan 7 ayatnya, mengandungi doa, pujian, dan panduan yang begitu padat dan indah, sehingga menjadi rujukan harian umat Islam. Bab ini menyerlahkan bagaimana cabaran ini terus menjadi tanda ijaz linguistik Al-Quran. Keajaiban cabaran Al-Quran diperkuatkan oleh fakta bahawa ia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang yang ummi, tanpa latihan formal dalam kesusastraan. Namun, Al-Quran mengatasi karya penyair terhebat seperti Labid, yang kononnya meninggalkan puisi setelah kagum dengan Al-Quran. Cabaran ini, yang tidak menjawab selama lebih 1400 tahun, menunjukkan bahawa Al-Quran bukan hasil ciptaan manusia, tetapi wahyu ilahi, seperti yang dinyatakan dalam surah 19. Adakah mereka berkata dia Muhammad yang mengadakannya? Katakanlah, datangkan 10 surah seperti itu. Kegagalan menyahut cabaran ini, walaupun dengan kemajuan manusia, adalah bukti ketuhanan Al-Quran. Bab ini mengajak pembaca untuk merenung cabaran ini sebagai pintu kepada keajaiban linguistiknya. Kesimpulannya, bab 5 daripada keajaiban Al-Quran, mukjizat ilahi dalam 50 bab mendedahkan cabaran Al-Quran sebagai salah satu keajaiban linguistik yang paling kuat, mencabar manusia dan jin untuk menandingi ayat-ayatnya tanpa kejayaan. Dengan kefasihan, kedalaman makna, dan kesan rohani yang tiada tandingan, cabaran ini kekal sebagai bukti asal-usul ilahi Al-Quran. Kami menjemput pembaca untuk membaca surah pendek seperti Al-Kautsar atau An-Nas, untuk menghayati keindahan yang tidak dapat ditiru ini. Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen, atau lihat laman web kami untuk sumber lanjut tentang mukjizat bahasa Al-Quran. Kosakata unik Al-Quran, mukjizat linguistik dalam bab ke-6 Al-Quran. Wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad SAW memukau dunia dengan keajaiban linguistiknya, termasuk pilihan kosakata yang tepat dan indah yang tiada bandingan. Setiap perkataan dalam Al-Quran dipilih dengan ketelitian luar biasa, menyampaikan makna mendalam dalam bentuk yang puitis dan serasi. Dalam entry blog ini, kami mempersembahkan bab 6 daripada konsep buku keajaiban Al-Quran, Mukjizat Ilahi dalam 50 bab, yang menumpukan pada kosakata unik Al-Quran sebagai aspek penting ijaz keajaiban linguistiknya.
Bab ini meneroka bagaimana pilihan perkataan Al-Quran menyerlahkan keindahan, ketepatan, dan asal-usul ilahinya. Pengenalan, keajaiban kosakata Al-Quran. Dalam kesusastraan Arab abad ke-7, penyair seperti Imru Al-Qais terkenal dengan penggunaan kosakata yang kaya untuk menggambarkan keindahan alam dan emosi manusia. Namun Al-Quran memperkenalkan kosakata yang bukan sahaja indah tetapi juga tepat secara makna, sering merujuk kepada konsep saintifik, rohani, dan sejagat yang melampaui pengetahuan zaman itu. Pilihan perkataan Al-Quran, walaupun ringkas, mengandungi lapisan makna yang mendalam, menjadikannya mukjizat linguistik yang memikat hati dan akal. Keajaiban ini diperkuatkan kerana Al-Quran diturunkan kepada seorang nabi yang ummi tanpa latihan kesusastraan formal. Bab ini akan menyelami contoh-contoh kosakata unik dan sebab ia menjadi bukti ketuhanan Al-Quran. Bab 6. Kosakata unik. Pilihan kosakata Al-Quran menunjukkan ketepatan yang luar biasa. Seperti penggunaan perkataan alaqah dalam surah Al-Alaq. Dia menciptakan manusia dari alaqah. Perkataan alaqah yang boleh diterjemahkan sebagai segumpal darah atau sesuatu yang melekat, bukan sahaja puitis tetapi juga tepat secara saintifik, merujuk kepada fasa awal embrio yang menyerupai gumpalan darah dan melekat pada dinding rahim. Ketepatan ini, pada zaman tanpa mikroskop, mengejutkan dan menunjukkan pengetahuan ilahi yang melampaui kemampuan usia abad ke-7. Tidak seperti puisi Arab yang sering menggunakan kosakata untuk hiasan, Al-Quran memilih perkataan yang menggabungkan estetika dan makna mendalam. Mukjizat ini terletak pada keupayaan Al-Quran menyampaikan konsep kompleks dengan perkataan yang ringkas namun kaya. Contoh lain ialah perkataan Rahman dalam surah Ar-Rahman 551, yang merujuk kepada sifat rahmat Allah yang meliputi segala. Berbeza daripada Rahim, Maha Penyayang, yang menekankan rahmat khusus, Rahman menggambarkan rahmat sejagat yang merangkumi semua makhluk. Pilihan perkataan ini bukan sahaja mencerminkan keindahan bunyi dengan irama saj yang kuat, tetapi juga menyerlahkan teologi Islam tentang kasih sayang Allah yang menyeluruh. Pendengar awal Al-Quran, termasuk mereka yang menentang mesejnya, kagum dengan ketepatan dan kuasa perkataan seperti ini yang tidak terdapat dalam puisi jahiliyah. Bab ini meneroka bagaimana kosakata seperti Rahman menjadikan Al-Quran teks yang unik dan berpengaruh. Kosakata Al-Quran juga menunjukkan keupayaan untuk menyampaikan makna berlapis dalam satu perkataan, seperti sirat dalam surah Al-Fatihah Sabtu 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus, sirat al-mustaqim. Perkataan sirat berasal dari akar bahasa Arab yang merujuk kepada jalan yang jelas dan lurus. Tetapi dalam konteks Al-Quran, ia melambangkan panduan rohani, moral, dan akhirat. Pilihan perkataan ini menggabungkan kesederhanaan dengan kedalaman, menjadikan ayat ini doa sejagat yang relevan untuk semua umat Islam. Berbeza daripada kosakata puisi Arab yang kadangkala kabur, sirat dalam Al-Quran adalah jelas dan penuh makna, mencerminkan ketelitian ilahi. Keajaiban ini menyerlahkan bagaimana Al-Quran menggunakan bahasa untuk memandu manusia kepada kebenaran. Selain itu, kosakata Al-Quran sering menyesuaikan diri dengan konteks ayat tanpa kehilangan keindahan, seperti perkataan nur, cahaya dalam surah An-Lumur. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Nur bukan sahaja merujuk kepada cahaya fizikal, tetapi juga cahaya ilahi yang menerangi hati dan akal, mencipta metafora yang kuat tentang panduan rohani. Pilihan perkataan ini, dengan bunyi lembut dan makna mendalam, memikat pendengar dan pembaca, menjadikan ayat ini salah satu yang paling terkenal dalam Al-Quran. Tidak seperti kosakata dalam karya manusia yang mungkin terhad kepada satu dimensi, Nur menunjukkan kekayaan linguistik Al-Quran. Bab ini menyerlahkan bagaimana perkataan seperti ini menyumbang kepada ijaz linguistik. Keajaiban kosakata Al-Quran diperkuatkan oleh fakta bahawa ia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang yang ummi, yang tidak mempunyai pengetahuan kesusastraan formal. Namun, Al-Quran menggunakan kosakata yang mengatasi puisi terbaik penyair seperti Labid, seperti dalam surah Ad-Duha di Mevasati. Demi waktu duha. Perkataan duha, waktu pagi yang bukan sahaja indah, tetapi juga melambangkan harapan dan cahaya, menghiburkan Nabi dalam masa yang cerah. Ketepatan dan kesan emosi perkataan ini menunjukkan bahawa Al-Quran adalah wahyu ilahi, bukan ciptaan manusia. Bab ini mengajak pembaca untuk menghargai kosakata Al-Quran sebagai bukti kebenaran yang abadi. Kesimpulannya, bab 6 daripada keajaiban Al-Quran, mukjizat ilahi dalam 50 bab, menunjukkan salah satu kata unik Al-Quran, satu keajaiban linguistik yang paling menarik.
Dengan perkataan seperti Alakah, Rahman, Sirat, dan Nur, Al-Quran menggabungkan keindahan, ketepatan, dan kedalaman makna yang tidak dapat ditiru. Kami menjemput pembaca untuk membaca ayat-ayat seperti surah Al-Fatihah atau Ar-Rahman untuk merasai keajaiban kosakata ini. Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen atau lihat laman web kami untuk sumber lanjut tentang mukjizat bahasa Al-Quran. Struktur ayat Al-Quran. Mukjizat linguistik dalam bab ke-7 Al-Quran, wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad SAW, memukau dengan keajaiban linguistiknya, termasuk struktur ayat yang tersusun dengan harmoni dan ketelitian luar biasa. Setiap ayat dalam Al-Quran disusun dengan simetri dan keseimbangan yang bukan sahaja indah dari segi estetik, tetapi juga memperkuatkan makna rohani dan intelektualnya. Dalam entry block ini, kami mempersembahkan bab 7 daripada konsep buku Keajaiban Al-Quran, Mukjizat Ilahi dalam 50 bab, yang menumpukan pada struktur ayat sebagai aspek penting ijaz linguistik Al-Quran. Bab ini meneroka bagaimana susunan ayat Al-Quran menyerlahkan keindahan, koherensi, dan asal-usul ilahinya. Pengenalan, keajaiban struktur ayat Al-Quran. Dalam kesusastraan Arab abad ke-7, puisi dan prosa dinilai berdasarkan irama dan kosakata, tetapi struktur ayat sering terhad kepada pola tertentu, seperti meter ketat dalam kasidah. Al-Quran sebaliknya, memperkenalkan struktur ayat yang fleksibel namun teratur, menggabungkan keindahan saj, prosa berirama, dengan aliran yang menyampaikan makna mendalam. Struktur ini memastikan setiap surah, dari yang pendek hingga panjang, mempunyai aliran yang harmoni, menjadikan Al-Quran mudah dihafal dan difahami sambil kekal estetik. Keajaiban struktur ayat ini, terutama kerana diturunkan kepada seorang nabi yang ummi, menjadi bukti ketuhanan Al-Quran. Bab ini akan menyelami contoh-contoh struktur ayat dan sebab ia dianggap sebagai mukjizat linguistik. Bab 7. Struktur ayat Al-Quran menunjukkan simetri dan harmoni yang luar biasa, seperti dalam surah Ar-Rahman 55, yang menggunakan pengulangan ayat. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Sebanyak 31 kali untuk mengukuhkan tema nikmat Allah. Pengulangan ini disusun dengan ayat-ayat yang menerangkan ciptaan Allah, seperti Dia menciptakan manusia dari tanah liat, mencipta aliran yang teratur dan memikat. Struktur ini bukan sahaja estetik, tetapi juga memudahkan pembaca merenung setiap nikmat secara berurutan, menjadikan surah ini seperti senarai puitis yang terancang. Berbeza daripada puisi Arab yang kadangkala bergantung pada hiasan berlebihan, Al-Quran menggunakan struktur yang sederhana namun mendalam, menunjukkan ketelitian ilahi. Mukjizat ini terletak pada keupayaan Al-Quran menyusun ayat dengan keseimbangan sempurna. Contoh lain struktur ayat yang menakjubkan ialah surah Al-Fatihah 1-7, yang disusun dengan 7 ayat yang membentuk doa lengkap dengan pujian, permohonan, dan panduan. Ayat-ayat ini mengalir secara logik, daripada segala puji bagi Allah SWT kepada tunjukilah kami jalan yang lurus, mencipta struktur yang simetri dengan ayat tengah 1-4, sebagai titik fokus ibadah. Susunan ini menjadikan Al-Fatihah bukan sahaja doa harian umat Islam, tetapi juga ringkasan inti Al-Quran, menunjukkan keajaiban struktur yang padat namun menyeluruh. Tidak seperti karya manusia yang mungkin memerlukan ayat panjang untuk menyampaikan mesej, Al-Quran mencapai kesempurnaan dalam beberapa ayat sahaja. Bab ini meneroka bagaimana struktur ini menjadikan teks Al-Quran yang unik. Struktur ayat Al-Quran juga menunjukkan fleksibiliti yang luar biasa, menyesuaikan diri dengan panjang dan tujuan surah tanpa kehilangan harmoni. Surah Al-Ikhlas 11, dengan 4 ayat pendek seperti, Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, mempunyai struktur yang ringkas tetapi kuat, menyampaikan teologi tauhid dengan jelas. Sebaliknya surah Al-Baqarah, dengan 286 ayat, menyusun tema hukum, kisah, dan nasihat dalam aliran yang teratur, seperti ayat kursi 2 yang berdiri sebagai puncak keagungan. Fleksibiliti ini, yang mengekalkan irama saj dan koherensi, adalah bukti perancangan ilahi yang tidak dapat ditiru oleh manusia. Keajaiban ini menyerlahkan bagaimana Al-Quran mengimbangi kerumitan dan kesederhanaan dalam strukturnya. Selain itu, struktur ayat Al-Quran memudahkan hafazan dan pemahaman, membina kitab yang hidup dalam hati umat Islam. Surah Yasin di Kabenomam, misalnya, disusun dengan ayat-ayat yang mengalir secara tematik, dari kisah Nabi kepada tanda-tanda alam seperti, Bukankah kami menciptakan mereka dari air yang hina? Setiap bahagian surah ini dihubungkan dengan transisi yang halus,
memastikan pembaca dapat mengikuti aliran mesej tanpa kekeliruan. Struktur ini, walaupun kompleks, dirasai semula jadi oleh hufaz, penghafal Al-Quran, menunjukkan bahawa Al-Quran direka untuk dihafal dan direnung. Bab ini menyerlahkan bagaimana struktur ayat menyumbang kepada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Keajaiban struktur ayat diperkuatkan oleh fakta bahawa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang yang ummi, tanpa pengetahuan kesusastraan formal. Namun Al-Quran mengatasi karya penyair terhebat seperti Labid yang kagum dengan susunan ayat-ayatnya. Struktur seperti dalam surah Ash-Shustar dengan ayat pendek yang seimbang seperti "Bukankah kami telah melapangkan dadum?" Milon Panpasata menunjukkan keindahan dan ketepatan yang melampaui kemampuan manusia. Pendengar awal, termasuk penentang, terpesona dengan aliran ayat-ayat ini, walaupun mereka menolak mesejnya. Bab ini mengajak pembaca untuk menghargai struktur ayat sebagai bukti ketuhanan Al-Quran. Kesimpulannya, bab 7 daripada keajaiban Al-Quran, mukjizat ilahi dalam 50 bab menunjukkan struktur ayat Al-Quran sebagai salah satu keajaiban linguistik yang paling berkesan. Dengan simetri, fleksibiliti, dan aliran yang harmoni, susunan ayat Al-Quran menjadikan teks yang indah, mudah dihafal, dan penuh makna. Kami menjemput pembaca untuk membaca surah seperti Ar-Rahman atau Al-Fatihah untuk merasai keajaiban struktur ini. Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen, atau lihat laman web kami untuk sumber lanjut tentang mukjizat bahasa Al-Quran. Kesan emosi Al-Quran. Mukjizat linguistik dalam bab ke-8 Al-Quran, wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad SAW bukan sahaja memukau dengan keindahan bahasanya, tetapi juga dengan kuasa emosinya yang menyentuh hati, menjadikannya mukjizat linguistik yang tiada tandingan. Ayat-ayat Al-Quran mampu membangkitkan rasa kagum, harapan, ketakutan, dan kedamaian, merentasi budaya dan zaman, walaupun pendengar mungkin tidak memahami bahasa Arab. Dalam entry blog ini, kami mempersembahkan bab 8 daripada konsep buku Keajaiban Al-Quran, mukjizat ilahi dalam 50 bab, yang menumpukan pada kesan emosi sebagai aspek penting ijaz keajaiban linguistik Al-Quran. Bab ini meneroka bagaimana bahasa Al-Quran mencetuskan emosi mendalam, membuktikan asal-usul ilahinya. Pengenalan, kuasa emosi Al-Quran. Dalam kesusastraan Arab abad ke-7, puisi sering digunakan untuk menyampaikan emosi, seperti cinta atau keberanian. Tetapi Al-Quran melangkaui ini dengan menyentuh emosi sejagat yang berkait dengan fitrah manusia. Ayat-ayatnya melalui gabungan sabda, kosa kata, dan struktur, mencipta kesan emosi yang mendalam dari penghiburan kepada Nabi Muhammad SAW hingga panduan untuk umat manusia. Keupayaan Al-Quran untuk mempengaruhi hati, walaupun diturunkan kepada seorang Nabi yang ummi, adalah bukti keajaiban linguistiknya. Bab ini akan menyelami contoh-contoh ayat yang membangkitkan emosi dan sebab ia dianggap sebagai mukjizat. Bab 8. Kesan emosi. Kesan emosi Al-Quran terlihat dalam ayat-ayat seperti surah Al-Balbas Wasbilam. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat Tuhanku, nescaya akan kering lautan itu sebelum habis kalimat Tuhanku. Ayat ini membangkitkan rasa kagum dan rendah hati terhadap keluasan ilmu Allah, menggunakan metafora lautan yang kuat untuk menyampaikan konsep ketakterhinggaan. Bahasa yang puitis dan imajan yang hidup mencetuskan emosi mendalam, membuatkan pembaca merenung kebesaran pencipta. Berbeza daripada puisi manusia yang mungkin hanya menyentuh emosi tertentu, Al-Quran mengimbangi keindahan linguistik dengan mesej rohani yang universal. Mukjizat ini terletak pada keupayaannya menyampaikan emosi yang menyentuh hati merentasi budaya dan zaman. Contoh lain ialah surah Ad-Duha di ayat 1 Qiyah. Demi waktu duha dan malam apabila ia sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Ayat-ayat ini diturunkan untuk menghiburkan Nabi Muhammad SAW dalam saat kesedihan, menggunakan bahasa yang lembut dan penuh harapan. Perkataan seperti duha, waktu pagi cerah, dan nada penyayang ayat ini mencipta kesan emosi yang menenangkan, memberikan rasa optimisme dan keimanan. Kesan ini bukan sahaja dirasai oleh Nabi, tetapi juga oleh umat Islam moden yang membaca surah ini dalam saat kesusahan. Bab ini meneroka bagaimana Al-Quran menggunakan bahasa untuk menyampaikan penghiburan sebagai mukjizat linguistik. Al-Quran juga mampu membangkitkan ketakutan dan kesedaran melalui ayat-ayat seperti surah Az-Zalzalah, 9 ayat 3, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bahasa yang kuat
dengan perkataan seperti Zulzilat digoncangkan mencipta imej kiamat yang menakutkan, mengingatkan pembaca tentang tanggung jawab akhirat. Struktur ayat yang pendek dan berirama meningkatkan intensiti emosi, menjadikan surah ini seperti amaran yang mendesak. Keupayaan Al-Quran untuk mencetuskan ketakutan yang membina, mendorong pembaca kepada taubat, adalah bukti keajaiban bahasanya. Keajaiban ini menunjukkan bagaimana Al-Quran mengimbangi pelbagai emosi dalam satu teks. Selain itu, Al-Quran menyampaikan kedamaian dan ketenangan, seperti dalam surah Al-Insyirah. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Ayat ini, dengan struktur simetri dan nada yang menenangkan, memberikan rasa lega kepada pembaca yang menghadapi cabaran hidup. Bahasa yang ringkas tetapi penuh makna, ini mencerminkan kebijaksanaan ilahi, menjadikan Al-Quran sumber ketenangan rohani. Pendengar awal, termasuk sahabat seperti Umar ibn Al-Khattab, menunjukkan menangis atau berubah hati selepas mendengar ayat-ayat Al-Quran, menunjukkan kuasa emosinya. Bab ini menyerlah bagaimana kesan emosi Al-Quran menyumbang kepada ijaz linguistiknya. Keajaiban kesan emosi Al-Quran diperkuatkan oleh fakta bahawa ia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang yang ummi tanpa kemahiran kesusastraan formal. Namun, ayat-ayat seperti surah Al-Fatihah Satswal Suca, yang menggabungkan pujian, doa dan harapan dalam 7 ayat, mencetuskan rasa keintiman kepada Allah yang dirasai oleh jutaan umat Islam setiap hari. Bahasa Al-Quran walaupun dalam terjemahan kekal berkuasa, tetapi dalam bahasa Arab asal dengan irama saj dan tajwid, kesan emosinya lebih mendalam. Keupayaan Al-Quran untuk menyentuh hati merentasi 1400 tahun menunjukkan bahawa ia bukan karya manusia tetapi wahyu ilahi. Bab ini mengajak pembaca untuk merenung kuasa emosi ayat-ayat Al-Quran. Kesimpulannya, bab 8 daripada keajaiban Al-Quran, mukjizat ilahi dalam 50 bab, menunjukkan kesan emosi Al-Quran sebagai salah satu keajaiban linguistik yang paling kuat. Dengan ayat-ayat yang membangkitkan kagum, harapan, ketakutan dan kedamaian, Al-Quran menyentuh hati manusia dengan cara yang tiada bandingan. Kami menjemput pembaca untuk membaca surah seperti Ad-Duha atau Az-Zalzalah untuk merasai sendiri kuasa emosi ini. Kongsikan pendapat anda di ruangan komen atau lihat laman web kami untuk sumber lanjut tentang mukjizat bahasa Al-Quran. Preservasi lisan Al-Quran, mukjizat linguistik dalam bab ke-9 Al-Quran, wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad SAW, mempamerkan keajaiban linguistik yang tiada tandingan, termasuk pemeliharaan teksnya melalui tradisi lisan yang menjamin keaslian setiap ayat selama lebih 1400 tahun. Tradisi hafazan, menghafal Al-Quran oleh berjuta-juta umat Islam memastikan tiada perubahan pada teks suci ini, sesuatu yang tiada bandingan dalam sejarah kesusastraan dunia. Dalam entry blog ini, kami mempersembahkan bab 9 daripada konsep buku Keajaiban Al-Quran, mukjizat ilahi dalam 50 bab, yang menumpukan pada preservasi lisan sebagai aspek penting ijaz keajaiban linguistik Al-Quran. Bab ini meneroka bagaimana tradisi lisan ini menyerlahkan keajaiban Al-Quran dan membuktikan asal-usul ilahinya. Pengenalan, keajaiban preservasi lisan Al-Quran. Dalam masyarakat Arab abad ke-7, tradisi lisan adalah pusat budaya, dengan puisi dan cerita dihantar melalui hafalan dari generasi ke generasi. Al-Quran, sebagai wahyu lisan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, memanfaatkan tradisi ini tetapi melangkaui batasnya dengan sistem hafazan yang teliti, memastikan setiap huruf dan harakat kekal utuh. Tidak seperti teks lain yang sering berubah melalui salinan atau lupa, Al-Quran telah dipelihara dengan sempurna melalui hafazan beramai-ramai, seperti dijanjikan dalam surah Mim Lasnin, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya. Keajaiban preservasi lisan ini adalah bukti ketuhanan Al-Quran. Bab ini akan menyelami mekanisme tradisi lisan dan sebab dianggap sebagai mukjizat linguistik. Bab 9. Preservasi lisan. Preservasi lisan Al-Quran bermula sejak penurunannya, apabila Nabi Muhammad SAW menghafal setiap ayat yang diterima daripada malaikat Jibril dan mengajarkannya kepada sahabat. Sahabat seperti Zaid ibn Thabit dan Ubay ibn Ka'ab menghafal Al-Quran secara langsung daripada Nabi, memastikan ketepatan sebutan dan makna. Proses ini disokong oleh budaya hafazan Arab, tetapi Al-Quran memperkenalkan sistem yang lebih ketat dengan sahabat mengulang ayat dalam solat dan mengajarkannya kepada orang lain. Tidak seperti puisi Arab yang kadangkala berubah dalam transmisi lisan, Al-Quran kekal konsisten kerana umat Islam menghafalnya secara kolektif, mencipta rangkaian hafazan yang meluas.
Mukjizat ini terletak pada keupayaan Al-Quran untuk dipelihara tanpa perubahan walaupun tanpa salinan bertulis awal yang meluas. Sistem tajwid, seni bacaan Al-Quran, memainkan peranan utama dalam preservasi lisan, memastikan setiap huruf diucapkan dengan sifat dan makhraj yang betul. Sebagai contoh, bacaan surah Al-Fatihah 1-7 dengan tajwid mengekalkan sebutan seperti Siraat al-Mustaqim dengan pemanjangan dan dengung yang tepat, seperti yang diajarkan oleh Nabi. Peraturan tajwid yang merangkumi teknik seperti idgham dan mad diajarkan secara langsung dari guru kepada murid, memastikan keseragaman bacaan di seluruh dunia Islam. Sistem ini begitu teliti sehingga bacaan Al-Quran di Malaysia hari ini sama dengan bacaan di Mekah pada abad ke-7. Bab ini meneroka bagaimana tajwid menyumbang kepada keajaiban preservasi lisan Al-Quran. Keajaiban preservasi lisan juga terbukti melalui skala hafazan yang luar biasa, dengan berjuta-juta umat Islam menghafal Al-Quran secara penuh hingga kini. Kanak-kanak seawal usia 5 tahun, seperti di madrasah di Malaysia, mampu menghafal 62-36 ayat Al-Quran, termasuk surah panjang seperti Al-Baqarah 2. Proses ini bukan sahaja pada irama saja dan tajwid yang memudahkan hafazan, tetapi juga pada komitmen umat Islam yang memandang hafazan sebagai ibadah. Tidak ada teks lain dalam sejarah, seperti puisi Homer atau Veda, yang dipelihara dengan skala dan ketepatan sebegini melalui tradisi lisan. Keajaiban ini menunjukkan bahawa Al-Quran direka untuk kekal dalam hati umatnya, seperti dijanjikan oleh Allah. Selain itu, preservasi lisan Al-Quran disokong oleh pelbagai kiraat gaya bacaan yang sah, nyat seperti bacaan Hafs dan Warsh, yang semuanya diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, dalam surah Al-Fatihah, bacaan Hafs menyebut Maliki Yaumiddin, Sabtu Mampa, manakala Warsh menyebut Maliki Yaumiddin, tetapi kedua-duanya mengekalkan teks dan makna asal. Kiraat ini yang diajarkan melalui sanad, rantai transmisi yang sahih, menunjukkan kekayaan linguistik Al-Quran sambil memastikan keasliannya. Tradisi ini memastikan bahawa walaupun terdapat variasi sebutan kecil, teks Al-Quran kekal seragam di seluruh dunia. Bab ini menyerlahkan bagaimana kiraat menyumbang kepada keajaiban preservasi lisan. Keajaiban pemeliharaan lisan Al-Quran diperkuatkan oleh fakta bahawa ia diturunkan kepada seorang nabi yang ummi, tanpa kemahiran membaca atau menulis. Al-Quran, dengan 77,000 perkataannya, telah dipelihara dengan sempurna melalui hafazan beramai-ramai, walaupun pada zaman tanpa teknologi pencetak. Kisah sahabat seperti Abdullah ibn Mas'ud yang menghafal lebih 20 surah semasa hayat Nabi menunjukkan betapa seriusnya umat awal memelihara Al-Quran. Keupayaan Al-Quran untuk kekal utuh walaupun melalui cabaran sejarah seperti perang dan migrasi adalah bukti bahawa ia adalah wahyu ilahi yang dilindungi Allah. Bab ini mengajak pembaca untuk menghargai tradisi hafazan sebagai mukjizat linguistik yang abadi. Kesimpulannya, bab 9 daripada keajaiban Al-Quran, mukjizat ilahi dalam 50 bab, mendedahkan pemuliharaan lisan Al-Quran sebagai salah satu keajaiban linguistik yang paling luar biasa. Dengan tradisi hafazan, tajwid dan kiraat yang teliti, Al-Quran kekal utuh selama lebih 1,400 tahun, membuktikan janji ilahi dalam surah 19 Husniman. Kami menjemput pembaca untuk mendengar bacaan Al-Quran atau menyertai kelas hafazan untuk merasai keajaiban ini. Kongsikan pendapat anda di ruangan komen atau lihat laman web kami untuk sumber lanjut tentang mukjizat bahasa Al-Quran. Pengaruh kepada penyair. Mukjizat linguistik dalam bab ke-10 Al-Quran, wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad SAW, memukau dunia dengan keajaiban linguistiknya, termasuk kesannya yang mendalam terhadap penyair Arab pada abad ke-7, yang terkenal dengan kehebatan kesusasteraan mereka. Keindahan bahasa Al-Quran dengan saj, kosakata, dan struktur ayat yang tiada bandingan bukan sahaja mencabar tetapi juga mengubah persepsi penyair terhadap seni bahasa. Dalam entry blog ini, kami mempersembahkan bab 10 dari konsep buku Keajaiban Al-Quran, Mukjizat Ilahi dalam 50 bab, yang menumpukan pada pengaruh Al-Quran kepada penyair sebagai aspek penting ijaz keajaiban linguistiknya. Bab ini meneroka bagaimana Al-Quran mempengaruhi budaya kesusasteraan Arab, membuktikan asal-usul ilahinya. Pengenalan, pengaruh Al-Quran kepada penyair Arab. Pada zaman jahiliyah, penyair seperti Imru Al-Qais dan Labid dianggap sebagai ikon kesusasteraan Arab, dengan puisi mereka menghiasi pasar seperti ukaz dan menjadi lambang kehebatan budaya. Al-Quran yang diturunkan kepada seorang nabi yang ummi
Mencabar standar ini dengan bahasa yang mengatasi puisi terbaik, menarik perhatian dan kekaguman penyair walaupun ramai menentang mesejnya. Kisah-kisah penyair yang terpesona, bahkan meninggalkan puisi mereka, menunjukkan kuasa linguistik Al-Quran yang tidak dapat ditandingi. Keajaiban ini terletak pada keupayaan Al-Quran untuk mengubah lanskap kesusastraan Arab melalui kefasihan dan kesan rohaninya. Bab ini akan menyelami contoh-contoh pengaruh Al-Quran kepada penyair dan sebab ia dianggap sebagai mukjizat linguistik. Bab 10. Pengaruh kepada penyair. Pengaruh Al-Quran kepada penyair Arab terlihat dalam kisah-kisah seperti Labid ibn Rabi'ah, seorang penyair terkenal yang kononnya meninggalkan puisi selepas mendengar ayat-ayat Al-Quran. Puisi Labid, seperti mu'alakahnya, dianggap masterpiece kesusastraan jahiliyah. Tetapi setelah memeluk Islam dan mendengar surah Al-Baqarah 2 atau surah Al-Fatihah 1, beliau dilaporkan berkata, "Aku tidak lagi mampu mencipta sesuatu yang setanding dengan ini." Keindahan saj dan kedalaman makna Al-Quran, seperti dalam "Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam," sama, menunjukkan keunggulan yang membuatkan penyair seperti Labid merasa kerdil. Tidak seperti puisi yang memuji manusia atau alam, Al-Quran menyampaikan kebenaran ilahi dengan bahasa yang memikat, menjadikannya mukjizat linguistik. Bab ini meneroka bagaimana Al-Quran mengubah perspektif penyair terhebat. Contoh lain ialah Al-Walid ibn Al-Mughirah, seorang pemimpin Quraisy yang menentang Nabi Muhammad SAW, tetapi mengakui keindahan Al-Quran. Ketika mendengar ayat-ayat seperti surah Asy-Syarh, Semporos 3, "Bukankah kami telah melapangkan dadamu?" Al-Walid kononnya berkata, ia mempunyai kelembutan dan keindahan yang seperti kurma masak. Walaupun beliau tidak memeluk Islam, pengakuan ini menunjukkan bahwa Al-Quran mempunyai kuasa linguistik yang tidak dapat dinafikan, walaupun oleh musuh. Ayat-ayat ini, dengan irama saj dan kesan emosi yang mendalam, menyerlahkan keajaiban Al-Quran yang mengatasi puisi manusia. Keajaiban ini terletak pada keupayaan Al-Quran untuk mempengaruhi hati penyair yang paling keras. Al-Quran juga mempengaruhi penyair melalui cabarannya yang terbuka, seperti dalam surah 2:2, "Datangkanlah satu surah yang seumpamanya." Penyair seperti Musailimah Al-Kazab cuba menyahut cabaran ini dengan teks seperti, "Katakanlah gajah, apa itu gajah?" Tetapi usahanya dianggap lemah dan digemari oleh masyarakat Arab. Sebaliknya, surah pendek seperti Al-Kautsar 1:3, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak," menunjukkan kefasihan, irama, dan makna yang tidak dapat ditiru. Kegagalan penyair menandingi Al-Quran, walaupun mereka mahir dalam bahasa, menegaskan ijaz linguistiknya. Bab ini menyerlahkan bagaimana cabaran ini memaksa untuk mengakui keunggulan Al-Quran. Selain itu, pengaruh Al-Quran mengubah budaya kesusastraan Arab, mengalihkan fokus daripada puisi duniawi kepada karya yang lebih rohani. Penyair Islam awal, seperti Hasan ibn Thabit, menggunakan bakat mereka untuk memuji Allah dan Nabi Muhammad SAW, diilhamkan oleh gaya Al-Quran. Puisi Hasan walaupun indah, tetap di bawah bayang-bayang Al-Quran, seperti dalam surah Al-Ikhlas 11, "Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, yang ringkas tetapi penuh wibawa." Al-Quran menjadi standar baru kefasihan, mendorong penyair untuk menghasilkan karya yang selari dengan nilai-nilai Islam. Keajaiban ini menunjukkan bagaimana Al-Quran mengubah bukan sahaja individu, tetapi seluruh tradisi kesusastraan. Keajaiban pengaruh Al-Quran kepada penyair diperkuatkan oleh fakta bahwa ia diturunkan kepada seorang yang ummi, tanpa latihan kesusastraan formal. Namun Al-Quran mengatasi puisi terbaik penyair seperti Labid dan Antara dengan ayat-ayat seperti surah Ad-Duha, "Zimbimansdiha, demi waktu duha, Tuhanmu tidak meninggalkanmu." Bahasa yang puitis dan menyentuh hati ini memikat penyair dan mendengar awal, walaupun ramai menentang mesejnya. Kesan ini, yang kekal hingga kini, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi yang melampaui kemampuan manusia. Bab ini mengajak pembaca untuk menghargai pengaruh Al-Quran sebagai bukti kebenaran yang abadi. Kesimpulannya, bab 10 daripada keajaiban Al-Quran, mukjizat ilahi dalam 50 bab mendedahkan pengaruh Al-Quran kepada penyair sebagai salah satu keajaiban linguistik yang paling menarik. Dengan mengagumkan dan mengubah penyair terhebat abad ke-7, Al-Quran menegaskan keunggulan bahasanya sebagai wahyu ilahi. Kami menjemput pembaca untuk membaca surah seperti Al-Kautsar atau Asy-Syarh untuk merasai keindahan yang menarik perhatian. Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen, atau lihat laman web kami untuk sumber lanjut tentang mukjizat bahasa Al-Quran.
Kesimpulan keajaiban bahasa Al-Quran, mukjizat linguistik dalam 10 bab Al-Quran, wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat linguistik yang tiada tandingan, memukau hati dan akal dengan keindahan ketelitian dan kuasa bahasanya. Bahagian satu daripada konsep buku keajaiban Al-Quran, mukjizat ilahi dalam 10 bab, meneroka 10 aspek keajaiban bahasa Al-Quran. Dari saj hingga pengaruhnya kepada penyair, menunjukkan ijaz keajaiban yang membuktikan asal-usul ilahinya. Dalam entry blog ini, kami menyimpulkan kesemua 10 bab ini, menyerlahkan bagaimana setiap aspek menyumbang kepada keunikan Al-Quran sebagai kitab suci yang abadi. Ringkasan keajaiban bahasa Al-Quran. Keindahan saj Al-Quran seperti dalam surah Al-Fatihah, menggabungkan irama puisi dan keluasan prosa, mencipta gaya unik yang memikat pendengar dan tidak dapat ditiru, menjadikannya bukti keajaiban linguistik. Teknik iltifat, peralihan sudut pandangan, seperti dalam Hanya Engkau Kami Sembah 1:5, menjadikan ayat-ayat Al-Quran dinamik dan intim, meningkatkan kesan emosi dan rohani dengan ketelitian ilahi. Konsistensi gaya, diturunkan selama 23 tahun dalam pelbagai konteks, Al-Quran mengekalkan keseragaman gaya, seperti tema Tauhid dalam surah Al-Ikhlas dan Al-Baqarah, menunjukkan perancangan yang melampaui kemampuan manusia. Keajaiban tajwid, seni bacaan tajwid menghasilkan irama yang memukau, seperti dalam surah Ar-Rahman, sambil memelihara teks Al-Quran dengan ketepatan, menjadikannya pengalaman auditori dan rohani yang unik. Cabaran Al-Quran. Al-Quran mencabar manusia untuk menghasilkan satu surah seumpamanya. Surah 2 bersa, tetapi kegagalan penyair seperti Musailimah membuktikan ijaz linguistiknya yang tidak tertandingi. Kosakata unik. Perkataan seperti alakah surah 92, Rahman surah 51 menunjuk ketepatan saintifik dan keindahan puitis, menyampaikan makna mendalam dengan ringkas dan berkesan. Struktur ayat, susunan ayat yang simetri, seperti dalam surah Rahman dengan pengulangan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Mengimbangi estetika dan makna, memudahkan hafazan dan renungan. Kesan emosi, ayat-ayat seperti surah Ad-Duhan 3 menghiburkan hati dengan harapan. Manakala surah Az-Zalzalah 91 membangkitkan kesedaran, menunjukkan kuasa Al-Quran menyentuh emosi sejagat. Preservasi lisan. Tradisi hafazan disokong oleh tajwid dan kiraat, memastikan Al-Quran kekutu selama lebisan 40 tahun, seperti dijanjikan dalam surah 15 Wilman, menjadikannya mukjizat pemeliharaan yang tiada bandingan. Pengaruh kepada penyair. Penyair seperti Labid dan Walid ibn Al-Mughirah kagum dengan Al-Quran, dengan ramai meninggalkan puisi atau mengakui keindahannya, mengubah budaya kesusastraan Arab sebagai bukti ijaz linguistik. Kesimpulannya, keajaiban bahasa Al-Quran dalam 10 bab ini, dari saj yang memikat, iltifat yang dinamik, hingga pengaruhnya kepada penyair, membuktikan bahwa ia bukan karya manusia, tetapi wahyu ilahi. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang yang ummi, Al-Quran mengatasi kesusastraan Arab dengan kefasihan, ketelitian, dan kesan rohani yang abadi. Kami menjemput pembaca untuk membaca dan mendengar Al-Quran, merenung keajaiban bahasanya, dan berkongsi pandangan di ruangan komen. Lawati laman web kami untuk sumber lanjut tentang mukjizat Al-Quran.